Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat melihat saya dan juga mendengar saya bercerita tentang kisah-kisah seram. Seperti yang sedia maklum, nama saya Saidi Nur Azam. Dan kali ini saya akan berkongsi tentang fakta atau mitos kewujudan makhluk yang bernama sulur bidar. Bagi kaki pancing ataupun kaki-kaki orang yang suka pergi berkelah di tasik ataupun di sungai-sungai, di pinggir sungai atau mungkin di lautan, mungkin biasa terdengar dengan nama ni, sulur bidar. Saya akui saya sendiri tidak pernah melihat lagi sulur bidar depan mata saya, tapi melalui kisah-kisah rakan-rakan kaki pancing saya, arwah ayah saya sendiri dan juga rakan penulis novel, dia orang memang menceritakan kewujudan makhluk ini serupa saja, yakni dari dasar tasik akan keluarlah buih-buih, daun-daun kering dan dirinya akan berpusar seperti ada puting beliung dalam air sungai itu. Bagi rakan-rakan yang suka atau gemar membaca majalah-majalah kartun, cerita ini pernah dilukis dan ditulis oleh seorang kartunis mengenai kisah makhluk yang dalam air. Sebelum tu saya ingin bercerita dahulu fizik makhluk ini. Ada yang menceritakan kepada saya sulur bidar ini diberi nama sulur bidar tu kerana bidar orang-orang di mungkin juga berada dia orang ni pernah lihat makhluk ini berbentuk seperti hamparan bidai ataupun kain. Dia sekeping macam tu. Ada juga yang berbentuk seperti tikar mengkuang. Sebenarnya apa yang saya diberitahu oleh arwah ayah saya, makhluk ini boleh menyerupa. Nak kata jin, tak mungkin jin, saya pun tak tahu sebab ia hidup di dalam air. Berlaku di Tasik Kenyir, berlaku di Tasik Banding, berlaku di Sungai Terengganu, Sungai Kuala Nerus dan juga yang saya dengar yang terbaru ni di Sungai Pahang. Jadi dia orang ni ada yang menurut saintifik juga mengatakan itu bukan sulur bidar, itu hanyalah gas metana dari dasar tasik dilepaskan ke atas. Ada yang mengatakan macam tu, ada yang kata itulah makhluk sulur bidar. Sebab apa dikatakan gas metana? Sebab bila mendapnya di dasar tasik tu barang-barang seperti ranting-ranting, kayu, segala bangkai-bangkai ikan ke apa ke, dia akan keluar. Dia akan mengeluarkan daun-daun kering dan bau yang busuk. Mungkin itu logik lah gas metana, tapi sulur bidar tidak berbau. Itu sulur bidar memang tidak berbau. Jadi pernah terjadi di Sungai Terengganu, arwah ayah saya kecoh di tepi-tepi sungai, orang kampung keluar melihat satu pusaran air betul-betul di tengah-tengah tasik. Sungai itu, bukan tasik tak, sungai. Aliran sungai tu yang sentiasa tenang, tak ada apa-apa, tiba-tiba keluar satu pusaran. Tiada siapa yang berani untuk melihat dekat. Cuma dia orang tahu makhluk-makhluk yang ada di sekitar sungai seperti anak-anak ikan, sampah sarap, daun-daun kering akan disedut pada pusaran itu. Itu terjadi pada tahun 1970-an. Arwah ayah saya sendiri melihat depan mata dia. Dan kecoh, itulah sulur bidar. Makhluk ini jarang memperlihatkan dirinya. Seperti yang saya katakan, makhluk ini sentiasa ditemui di tasik-tasik. Di lautan agak sukar untuk kita jumpa, tapi di tasik terlalu banyak cerita dia. Ini diceritakan oleh rakan saya orang Kelantan, nama dia Azman. Dia kata makhluk ini dia tak tahu nama apa, tapi orang kampung cakap makhluk ini akan muncul ketika air bah, yakni banjir besar. Kalau Kelantan dan Terengganu ni, kalau musim tengkujuh aja, confirm lah
banjir, kan? Dan apabila air sungai naik, rumah-rumah semua tenggelam, dan apabila air sungai itu dah mula turun, pada waktu itulah diceritakan oleh Azman kepada saya, dia melihat timbul satu pulau aneh di tengah-tengah Sungai Kelantan. Jadi pulau aneh itu seperti macam beting pasir. Yang terjadinya, orang kampung jadi pelik lah, kan? Macam mana lepas banjir besar tiba-tiba ada pulau baru kat situ. Bentuk pulau seperti hamparan yang bukit kecil berpasir. Menurut diceritakan oleh Hazman tu sekali lagi kepada saya, ramai orang kampung takut nak pergi sana. Walaupun orang kata dengan berkolek, bersampan, sampai je lah kat situ, tapi dia orang tak berani. Dia melarang kepada anak-anak muda supaya jangan pergi ke sana. Memang betul, pada satu hari orang pergi ke orang kampung duduk tepi sungai pada waktu itu, dia terlihat ada seekor burung lah singgah ke hamparan pulau kecil itu di tengah-tengah sungai. Dan serta-merta pulau kecil itu bergerak dan berpusar menenggelamkan burung tu terus ke dasar sungai. Dan esokkan orang tak jumpa lagi dah mana pulau tu pergi. Itu memang betul-betul terjadi di Sungai Kelantan, diceritakan kepada saya. Dan itu, cerita itu pun dah kecoh lama juga. Saya pun tak tahu tahun bila, tapi dikatakan memang dah lama, sebelum saya lahir lagi. Kisah itu memang pelik, sebab makhluk ini seolah-olah makhluk yang bernyawa, yang sentiasa menanti masa dan waktu dan juga ketika untuk membaham mangsa dia. Terjadi di satu tasik, yang saya tak nak sebut tasik tu. Saya tak nak sebut tasik tu. Banyak kejadian seperti pemancing hilang yang tidak dapat, orang kata, dikesan mana pergi mayatnya, berlaku di tasik itu. Dan ada satu juga rakaman yang ditunjukkan kepada saya oleh seorang rakan pemancing. Dia sedang memancing, tiba-tiba air yang sedang tempat dia pancing tu berkucah dan terus ada satu macam bentuk seperti hamparan kain dalamnya bergerak. Kalau ikan, orang kaki pancing ni kenal ikan macam mana. Kalau ikan dia nampak sikit ikan lah apa, ekor ikan dia lagi macam ni, tapi benda tu lagi macam ni, seperti ikan pari. Tak tahu kalau ada ikan pari dalam tasik, saya pun tak pernah dengar lagi ikan pari dalam tasik. Jadi dia orang dah nampak benda tu, cepat-cepat dia orang lari. Dia orang dah merakam ni, merakam memancing ikan toman, ikan sebarau. Tiba-tiba ada benda tu, dia pun lari. Dikata kalau ada benda tu dalam sungai dan tasik, tempat dia mancing, ikan-ikan tak ada. Jadi dia orang lari. Saya cakap dengan dia, apa benda tu? Ada ikan pari betul ke dalam tasik? Hush, dia kata, ada ikan pari. Dekat tasik macam ni, kebiasaannya ada ikan yang bentuk leper macam tu seperti ikan belida, satu lagi tu ikan tapah. Tapah jarang dijumpa dekat tasik. Ikan belida ada, tapi ikan belida takkan dia berenang seperti kertas yang letak dalam air macam tu. Takkan ikan belida macam tu. Ikan belida memang nipis bentuk dia, tapi dia akan berenang macam ni, bukan macam ni. Itu saya cakap dengan dia. Saya berbisik sambil cakap sambil berbisik, suluh bidar ke? Dia hanya mengangguk. Dan aku tak berani nak cakap besar dia kata gitu. Tapi rasa-rasanya itulah suluh bidar, dia kata gitu. Sempat dia akan ditunjuk kepada saya. Jadi apa yang saya boleh katakan kat sini, kisah makhluk ni sukar untuk dijelaskan kewujudan dia. Seperti saya tahu di Tasik Banting, di Tasik Kenyir. Tasik Kenyir ni adalah merupakan tasik buatan manusia. Adalah digabungkan antara sungai-sungai di Terengganu tu, sungai-sungai di Kuala Berang tu, digabungkan, disekat satu kawasan itu, yang maka timbullah satu tasik buatan manusia. Dan orang-orang kampung cakap kat situ, berkemungkinan makhluk ini datang dari sungai-sungai di kawasan yang terpencil itu. Seperti yang saya ingin ceritakan, kalau
tuan-tuan semua pernah dengar, pernah tengok tak cerita ni? Cerita lama lah. Cerita ni dilakonkan oleh Allahyarham Nordin Ahmad, cucu Datuk Merah. Okey, cerita cucu Datuk Merah tu berlaku di Terengganu. Kalau cerita lama tu, okey, boleh Google balik, boleh YouTube balik, tengok balik kan. Cucu Datuk Merah tu berkisah tentang pergolakan orang-orang kampung. Dan ada satu babak tu, mereka mati ditelan pusaran air. Itulah Suluh Bidar sebenarnya. Dan Suluh Bidar itu berlaku di negeri Terengganu dalam cerita cucu Datuk Merah. Seperti yang saya katakan juga, makhluk ini tak dapat dipastikan bentuk apa. Saya bertanya kepada arwah ayah saya, Suluh Bidar ni macam mana? Kenapa dipanggil Suluh Bidar? Suluh tu apa? Bidar tu apa? Jadi saya bertanya kepada dia. Dia kata benda ni boleh menyerupa. Ia boleh menyerupa seperti ular dan boleh juga menyerupa seperti kapet. Orang kampung kata kapet ataupun tikar mengkuang. Jadi saya pun tak tahu juga bentuk dia macam mana. Ayah saya bercakap, dia pernah diceritakan oleh orang lama juga. Benda ni menyerupai ular dalam bentuk seperti ikan, orang kata ikan parang ke ikan apa yang bentuk macam parang, bentuk halus macam tu. Macam tu. Dan bila benda tu menjumpai makanan, dia akan berpusar. Bila ia berpusar, itulah terjadinya satu pusaran di dalam tasik. Wallahualam, saya tak tahu, saya tak pernah jumpa. Cuma kawan-kawan saya cakap sukar untuk dipastikan benda ni apa dia. Dan ada juga yang mengatakan kalau benda ni ada di dalam tasik dan dia ingin keluar dari dasar tasik dan berenang di permukaan, segala apa benda yang ada di dalam tasik itu, ranting, daun dan apa benda yang ada di dasar tasik itu akan keluar. Betul atau tidak, ada yang mengatakan ranting-ranting dan daun-daun tu dari dasar tasik tu akan keluar, timbul di permukaan, dan daun-daun itu kering, bukan basah, bukan lembap, pelik kan. Jadi saya ingin katakan dekat sini, kemungkinan itu ada benarnya, kemungkinan yang tidak benarnya. Sebab saya sini tak dapat mengenal pasti bentuk makhluk ini. Cuma apa yang diceritakan oleh rakan saya, diceritakan oleh arwah ayah saya, dan diceritakan oleh orang-orang kampung. Saya sendiri pergi turun ke kampung untuk buat rujukan tentang makhluk ini. Makhluk ini memang ada, cuma tidak dapat pastikan bentuk dia yang sebenar-benarnya. Cuma satu saya ingin nasihatkan kat sini, jangan sesekali mencabar. Kalau nak cabar, nak tengok, okey, tunjukkan muka kau, wahai Suluh Bidar, kat tepi tasik tu. InsyaAllah benda tu datang lah. Tapi satu je nak cakap, benda tu bukan datang untuk mempamerkan diri, mungkin akan melakukan lebih daripada itu. Kita tak tahu adakah ianya jin ataupun jin yang menjelmakan diri sebagai makhluk air, kita tak tahu. Tapi cuma apa yang saya ingin sampaikan kat sini, Suluh Bidar ini bukan berada di negara kita sahaja. Di negara luar, saya buat rujukan dari itu. Orang Mak Saleh sendiri percaya akan kewujudan makhluk-makhluk seperti ini. Suluh Bidar di negara luar bukan seperti kita gambarkan hamparan kain ataupun ular berbentuk seperti ikan parang ataupun ular bercabang, lidah bercabang lebih daripada satu. Dekat sana Suluh Bidar, pada pandangan diorang, pada cerita yang diorang sampaikan, aneh, lagi aneh. Dia orang menggambarkan Suluh Bidar ni seperti kura-kura berkepala 4. Setiap bucu kepala dia tu, kura-kura yang sentiasa dahagakan darah manusia. Itu cerita orang lama, saya tak tahu betul tak. Tapi yang terbaru saya dengar cerita, terjadi di Amerika Selatan, di sebuah tasik, kisah makhluk yang seperti dikatakan seperti Suluh Bidar terapung di atas tasik. Dan ianya seperti nak cakap hamparan kain pun tak hamparan kain. Dia seperti seolah minyak yang kering terapung di atas tasik. Orang sana tak berani nak dekat, sebab dia orang tahu itulah makhluk Suluh Bidar. Kita tak tahu dia orang panggil apa, orang putih dia panggil apa.
Cuma bagi saya itulah suluk bidah. Tapi peliknya suluk bidah ni terapung macam tu. Suluk bidah kat kita ni berpusat macam tu. Sebab tu saya cuba, orang kata, kesimpulan yang saya ambil kat sini, benda ni boleh menyerupa. Boleh menyerupa. Dan pesanan pada saya, jangan sesekali mencabar makhluk ini setiap kali turun memancing. Kerana apa yang terjadi, rakan kaki pancing sini saya cakap, ramai kaki pancing hilang tanpa dapat dikesan. Tak tahu jatuh kena langgar ke, dari atas boot fiber dia boleh jatuh hilang, tinggal boot saja. Banyak terjadi di tasik-tasik tempat dia orang memancing. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan ke sini, jangan sesekali mencabar makhluk-makhluk ini. Makhluk ini wujud, memang ada. Cuma kita tak tahu bentuk dan rupanya. Mungkin di saat-saat kita lemas dalam tasik itu, mungkin kita dapat tahu bentuk dia macam mana. Dan pada waktu itu kita tak sempat lagi dah nak mencerita kepada rakan-rakan. Nasihat saya, jangan sesekali mencabar dia. Itu saja untuk kisah suluk bidah kali ini. Terima kasih.